Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minta maaf ada sedikit masalah malam ni. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin. Anjuran doa Dung Bulu Gading. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Baik. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan syarat sah sembahyang. Antara syarat sah sembahyang adalah mesti kena suci badan kita, pakaian kita dan tempat sembahyang kita daripada najis yang tidak dimaafkan. Dan malam tadi kita ada bincang berkenaan dengan najis yang dimaafkan. Yang mana antara najis yang dimaafkan adalah tempat istijmar seseorang. Tempat istijmar adalah dimaafkan. Maksudnya apabila seorang tu beristinja dengan batu ataupun tisu dan seumpamanya, maka tempat istinja tu dimaafkan. Okey. Itu yang pertama. Dan begitu juga antara najis yang dimaafkan adalah tanah jalan raya. Tanah kawasan hak yang kita lalu, hak yang diyakini najis. Cuma malang kita dah ingat nak sebut yang mana tanah jalan hak yang diyakini najis, hak yang kata dimaafkan adalah kalau kena tanah pada badan kita ataupun pada pakaian kita. Kalau kena tanah. Tapi kalulah kena najis yang mana jelas ada najis pada pakaian dan badan kita, maka itu tidak dimaafkan. Maksudnya tanah yang diyakini najis, kena pakaian dan badan kita dimaafkan dengan syarat tidak nyata najis tersebut. Hak yang nyata dia tanah. Tapi tanah tu adalah tanah yang diyakini najis. Tapi kalau tidak diyakini najis, maka kita tidak hukum dia sebagai mutanajis. Okey. Antara benda yang kita bincang juga muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan darah pijak, darah pirah, darah kutu, lepas tu tai lalat, tai benda lagi binatang lipah dan tai laba. Maka apa hak yang disebut oleh Imam Nawawi bahawasanya indal muhaqqiqin maaf secara mutlak. Maksudnya sama ada sedikit ataupun banyak. Sama ada sedikit ataupun banyak. Lepas tu nanti kita akan buat sedikit kesimpulan lah. Sebab dia mari pandangan Imam apa hak yang disebut dalam kitab Muharrar. Lepas tu dia mari pula pandangan dia sendiri, Imam Nawawi. Takut kita tak faham, takut bolong. Okay, nanti kita akan buat kesimpulan. Sama juga darah jerawat. Dia sama dengan darah kutu. Lepas tu malang ada anak sebut sikit, hak ni ada silap sikit lah. Kita kata waqila in asarahu fadah. Kata qil jika asarahu, apa nak asara? Jika dia pecik. Jika dia picik jerawat, darah jerawat tersebut, fala maka tidak. Tidak di sini maksudnya fala yu'fa, maka tidak dimaafkan. Okey, malang kita sebut dah tidak dimaafkan. Cuma tidak dimaafkan di sini maksudnya tidak dimaafkan sedikit, apatah lagi banyak. Tak maaf langsung. Okey, jelas tak? Tidak dimaafkan sedikit, apatah lagi kalau sekiranya benda tu banyak. Maksudnya fala yu'fa anhu, tidak dimaafkan. Nak dimaafkan jangan pecek. Kalau pecek atas pandangan sebahagian ulama, tapi ni bukan pandangan mu'tamad, mesti jangan dia mula-mula. Kalulah nak dimaafkan, jangan pecek. Kalau pecek, maka tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Kalau pecek, atas pandangan sebahagian daripada ulama, tidak dimaafkan sama ada sikit ataupun banyak. Okey, jelas. Atas pandangan mu'tamad, dimaafkan darah jerawat samanya dengan darah pijak, darah kutu, darah pirah, sama. Darah nyamuk sama. Dimaafkan. Cuma masalah tahi lalat, darah yang kita cerita sebelum daripada ni, hak yang kata dimaaf secara mutlak indal muhaqqiqin, dia mesti kena cukup 4 syarat. Kalau melibatkan darah. Kalau melibatkan darah, mesti kena cukup 4 syarat. Kalau tidak melibatkan darah, mesti kena cukup berapa syarat? 3 syarat. Syarat yang pertama, kalau darah, mesti darah saat ni tu adalah darah dia sendiri. Darah dia sendiri, dimaaf sikit dan banyak. Okey, ni kalau melibatkan darah, mesti darah dia sendiri. Jadi bermakna kalau darah ajnabi, darah lain,
maka hak dimaafkan hanya sedikit saja. Okey, sekali lagi ya. Kita cerita sesa. Okey, kita ada tadi bak darah, lepas tu kita ada bak tahi. Betul tak tadi? Ada bak darah, lepas tu kita ada bak tahi. Nah, kita ada benda bak darah, lepas tu kita ada bak tahi. Kalau darah orang lain, maka benda dimaaf sikit. Manakala hak banyak tidak dimaafkan kalau darah orang lain. Kalau darah sendiri, dia sebenarnya hak yang masalah basarat saat itu, basarat tu dia dah masuk dalam bab ni lah. Kan darah basarat pula darah apa dia? Baraghis tadi tu kan. Nanti gini, sekali lagi aku bolok-bolok sekali lagi ya. Gini. Kita buat hak yang kita cerita tadi, tahi ke, darah ke, hak yang kita cerita tadi, dimaaf sama ada sikit ataupun banyak. Okey gitu lah. Tapi dengan tiga syarat. Syarat yang pertama bukan dengan perbuatan dia, bukan dengan sengaja berlaku perkara tersebut. Jadi bermakna kalau darah jerawat, kalau dia pecek, berarti boleh. Darah jerawat kalau dia pecek, sampai ke tubik tu kerana dia picit, maka tidak dimaafkan kalau banyak. Tapi kalau sikit, dimaafkan. Jelas? Jelas tak? Darah jerawat, dimaafkan. Cuma masalah dimaafkan ni kena tengok. Kadang-kadang dimaafkan sikit dan banyak. Kadang-kadang dimaafkan sedikit saja. Banyak tidak dimaafkan. Okey, kalau sengaja dia hok pecek, maka hak tu dimaafkan sikit. Banyak tidak dimaafkan. Sebab sengaja dia buat. Syarat yang pertama dimaafkan banyak ni adalah mesti bukan sengaja terjadi perkara tersebut. Okey, jelas? Yang pertama. Yang keduanya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah dia tidak melebihi daripada tempat tetap dia ketika dia keluar. Kita ada darah tersebut ketika dia keluar, dia ada tempat tetap dia. Maksud dia tempat tetap dia. Okey, katakanlah dia keluar sini. Masa keluar tu dia ada tempat tetap dia. Dia macam gini, kita nak faham tempat tetap ni, kita ingat tak kalau dalam bab kita istinja. Istinja jangan berpindah najis daripada tempat tetapnya. Tempat tetap iaitu tempat hak yang dia keluar hidup mana. Okey, keluar duduk sini. Jangan berpindah daripada tempat tetap. Kalau keluar sini, jangan pindah pergi tempat lain. Tetapi kalau kena baju hak yang bertentangan dengan dia, pakaian dengan dia, hak tu memang tak elok, hak tu tak ada masalah. Okey, jelas. Jangan berpindah daripada tempat tetapnya. Okey, you duduk sini, tiba-tiba kena ke tempat lain. Kena di tangan pula. Faham? Habis. Kena di tangan pula selepas bersentuh pada tempat yang dia keluar saat ni tu. Maka hak tu dimaafkan sedikit saja. Okey, boleh faham. Dua. Yang ketiganya adalah tidak bercampur dengan perkara yang lain. Yang ketiganya benda tidak bercampur dengan perkara yang lain. Kalau bercampur dengan perkara yang lain, maka tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan banyaklah. Okey, itu syarat-syarat dia. Tu mudah sikitlah. Baru dak belik. Boleh faham dah? Anda ayat 3 tadi kan. Hak yang 4 tu dia lagi hak yang masalah darah. Masalah darah, jangan, kalau darah ajnabi dimaafkan sedikit. Darah sendiri barulah dimaafkan banyak. Katanya waddamamil wal quruh wa mawdi'ul fasdi wal hijamati qil kal batharat wal asahhu in kana mithluhu yadumu ghaliban fakal istihadati wa illa fakadamil ajnabi fala yu'fa wa qila yu'fa an qalili qultu al asahhu ka'annaha kal batharat. Tengok katanya wal asahhu, dan kaul yang asah, pandangan yang asah, in kana mithluhu yadu bukan. Mana waddamamilu kan? Situ kan? Ni baru kita sambung mula kan. Waddamamilu.
dan damamil. Damamil mana dami? Bisu. Wal quruh, luka. Bisu-bisu, luka-luka. Wa mawdi'ul fasdi, tempat berpetik. Berpetik ni kita mengeluarkan darah melalui urat. Nah, sama juga kalau orang yang derma darah, tubik darah daripada urat dia kan. Wal hijamati, dan berbekam, tempat berbekam. Qil, kata sebahagian daripada ulama, kal batharat, hukum dia seperti jerawat. Maksudnya sikit dengan banyak dimaafkan. Dimaafkan sedikit dan banyak. Maksud tu kal batharat. Okey, nampak kan? Yang pertama, darah bisu. Sikit dimaaf, banyak juga dimaaf. Yang keduanya adalah darah daripada luka. Sedikit dimaaf, banyak pun dimaaf. Okey, kita cakap banyak lalu lah. Sedikit masuk lalu kan? Tempat berpetik. Sama juga kalau kita ni tempat yang kita derma darah. Ambil darah daripada urat kan? Sikit ke banyak ke dimaaf. Tempat berbekam, lepas bekam dia tubik pula darah kan? Sikit ke banyak dimaafkan. Walaupun bekam saat itu, berarti molek. Walaupun bekam saat itu kita sengaja mengeluarkan darah. Tetapi dalam masalah bekam, tetap banyak pun dimaafkan. Okey. Tu mengikut qila. Mengikut qila. Ni apa yang disebut dalam kitab Muharrar. Yang dimuatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin. Nanti Imam Nawawi akan terjeh pandangan mana yang lebih kuat lepas daripada ni. Wal asahu. Al-asah. Ni al-asah ni inda Rafi'i ni. In kana mithluhu yadumu ghaliban fakal istihadah. Jika adalah seumpamanya berkekalang ia pada ghalib. Pada ghalib dia tubik sokmo. Benda ni biasa hak jenis lagu ni darah hak jenis lagu ni tubik sokmo. Contoh bisu apabila pecah, itu tubik sokmo. Okey, sebagai contoh kan. Dia tubik. Itu maksudnya in kana mithluhu yadumu. Sekiranya adalah seumpama dia saat itu berkekalang ghaliban pada kebiasaan. Ghalib, kena kira ambil ghalib, jangan ambil hak yang jangan-jangan. Kebiasaan memang ngalih sokmo. Maka fakal istihadati, maka hukum dia seperti istihadah. Okey. Luka digali sokmo ke tak? Ngalih. Luka dalam kan ngalih. Tambah-tambah kalau luka pukul tengah hari. Ya luka tengah hari tak sama dengan luka pagi. Tahu ke tak tahu gitu? Tahu. Tak sama sudut mana? Luka pagi tak sakit, luka tengah hari sakit. Dia tengah hari laju lah kau. Dia lambat nak sejak lah kau. Betul tak gitu? Kau tak biasa ni? Mezi tak biasa? Biasa? Cuba perhati. Kalau luka tengah hari, dia lambat sikit nak sejak lah kau. Dia nak cakap pagi. Dia kalau tengah hari, laju lah kau tubik. Baik. Tapi bukan tak sakit belaka. Tubik darah belaka kalau luka. Jadi, katakanlah luka. Luka biasanya tubik, luka dalam lah tubik, dele tubik semua. Okey. Itu maksud dia. Mithluhu yadumu ghaliban. Seumpama benda tu yadum berkekalang ghaliban pada ghalib. Pada ghalib adalah tubik lah. Dah banyak luka sehari, 2 hari macam tu. Cuma mula-mula lah banyak, lepas tu sikit-sikit ada Ada kalau balut ada dia salib mau balut contoh kan. Maka hukum dia adalah seperti istihadah. Bagaimana hukum seperti istihadah? Kena ingat perbahasan istihadah dulu. Yang mana perempuan yang istihadah, dia mesti yang pertamanya dia kena basuh, lepas tu dia kena balut. Apabila dia balut, maka banyak mana darah lebih tubik lepas daripada dibalut, dimaafkan. Tapi sebelum daripada dibalut, tidak dimaafkan. Okey, sama juga ni. Okey, dia kena buang dulu darah. Okey, kalau boleh basuh, basuh. Kalau tak boleh basuh, tak apa lah. Lak je lah. Nak basuh, nak basuh. Nak buat mana? Lak. Lepas tu balut. Tubik banyak mana lepas tu, sampai ke mandi darah pun, sampai ke boleh perah darah pun, yang penting dibalut dah, maka dimaafkan. Sama dengan istihadah. Jelas? Jelas tak, Min? Dia luka. Agak luka dia. Oh, luka dia tubik darah. Bercucurah kali tubik darah. Contoh. Okey, darah najis.
Okey, cara dia, buang dulu sekadar mampu. Lap dulu sekadar mampu. Boleh basuh, basuh. Kalau tak boleh basuh, lap dulu. Lepas tu balut. Lepas balut molek dah. Tapi berjeruk di balut oh. Dimaafkan ke tak? Tapi kalau tak balut dimaafkan ke tak? Tidak dimaafkan. Dia dimaafkan darah istihadah keluar setelah daripada seseorang itu melakukan ihtiyat. Setelah daripada dia balut, kalau keluar dimaafkan. Okey, sama juga dengan masalah ni. Wa illa, dan jika tidak. Mana wa illa? Kan tadi, in kana mithluhu yadumu ghaliba. Jika tidak seumpamanya berkekalan pada ghalib. Pada ghalib tidak berkekalan lah. Pada ghalib tidak berkekalan. Sebagai contoh, darah bekam berkekalan tak tu, Bik? Tak. Biasa kita bekam tak? Tak sampai kedua hari tu, Bik, lagi. Tak. Sehari pun tak. Betul tak? Ke sampai sehari. Melainkan kalau orang siap tahu, okay. Orang bekam tu mati tak nampak. Dia faham bisa pula. Bisa tu. Itu, okay. Buka gitu. Macam ketika tu. Tu mungkin lah. Tapi dia pakai jagung-jagung gitu je. Okey, kalau tidak berkekalan pada ghalib. Okay, jelas kan? Maka katanya fakadamil ajnabi. Maka seperti darah ajnabi. Seperti darah ajnabi. Lagu mana seperti darah ajnabi? Seperti darah asing yang kena dia. Darah benda orang lain kena kepada dia. Dan lagu mana darah, kalau hukum darah ajnabi? Fala yu'fa, maka tidak dimaafkan. Darah asing tidak dimaafkan. Yang dimaafkan darah sendiri. Tapi nanti dulu kita bukan nak, kita baca al-asah inda ar-rafi'i ni. Nanti kita tengok apakah pandangan yang diterjihkan oleh Imam Nawawi lepas daripada ni. Waqilah, dan kata qil yu'fa an qalilihi, dimaafkan sedikitnya al-ajnabi. Yang ajnabi dimaafkan sedikit. Jadi sama juga masalah tadi, sikit dimaafkan. Jadi bermakna tidak dimaafkan kalau sekiranya banyak. Okey. Qultu, ni baru apa yang diterjih oleh Imam Nawawi dan yang pandangan mu'tamad. Qultu, berkata oleh aku, al-asahu, pandangan al-asah, annaha, bahawasanya dia kembali kepada yang pertama, ad-damamil, al-quruh, mawdi'ul fasd, wal hijamah. Ni kal batharat, seperti batharat. Seperti benda al-batharat. Apa benda batharat? Benda batharat darah jerawat. Sama dengan darah jerawat. Okey, darah jerawat tadi dimaaf sikit dan banyak. Sama juga dengan masalah ni. Jadi pandangan mu'tamad, sikit ke banyak dimaafkan. Jelas. Darah bekam. Darah bekam dimaafkan. Sikit ke banyak ke dimaafkan. Tapi dengan syarat darah tu tak campur dengan benda lain. Kalau campur dengan minyak, biasa lepas orang bekam saat ni tu, yang ambil minyak lama. Campur dengan darah. Okey, tidak dimaafkan, melainkan sedikit. Sebab campur dengan benda lain. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, dia tidak melepasi tempat tetap dia. Kalau dia tubik kawasan tu, kawasan bekam tu, tiba-tiba kena di tangan. Dia garu-garu kata, kena habis di tangan. Maka di tangan dimaafkan ke tak? Tidak dimaafkan, melainkan hanya sedikit saja yang dimaafkan. Sebab dia telah melampaui daripada tempat tetapnya, tempat keluar dia. Jelas tak? Jelas tak kan? Baik. Yang ketiganya bukan dengan perbuatan sengaja je. Kalau gigi pecek. Pak bekang ni, Pak bekang nak tengok. Tengok. Gigi pecek. Allah tu bik pula. Hak tu dimaafkan sedikit saja. Sebab benda sengaja dia buat. Manakala berbekang saat itu, itu masalah lain. Okey, jelas tak? Katanya wal azhar al-afu an qalili damil ajnabi. Wallahu alam. Al-azhar adalah dimaafkan sedikit darah ajnabi. Tadi kita cerita tak tadi? Kalau darah ajnabi dimaafkan sedikit. Yang kata maaf sikit banyak saat itu, darah kita sendiri. Ya. Mengeluarkan darah. Pecek.
sama je lah. Sekarang ni kalau dipecek luar daripada solat sekali pun, darah saat ni tu, kalau dimaafkan, dia boleh sembahyang tanpa dibasuh. Kalau tidak dimaafkan, maka kena basuh dulu. Nah, jelas tak? Okey, habis. Wallahu a'lam. Okey, faham tak lagi masalah ni? Jelas tak lagi? Jelas dah jadi kalau bab darah akan datang, jelas dah. Baik dah okey, katanya seterusnya katanya wal qayhu was sadidu kaddam. Al qayh, qayh makna nanoh. Tadi darah, nanoh. Tahu tak nanoh tak? Was sadid, sadid ni dia sadid ni gini. Dia dua sadid. Yang pertamanya adalah air yang campur dengan darah. Yang pertama. Yang keduanya nanoh campur dengan darah. Tu sadid. Okey, sadid ni nanoh yang campur dengan darah ataupun air yang campur dengan darah. Faham tak air campur darah? Orang tu kan kadang-kadang kita buat kerja berat. Lepas tu gelembung. Ataupun bahang di air panas. Air zul panas, gelembung. Ada air dalam. Air tu campur pula dengan darah. Campur dengan dia, dengan darah. Tu sadid. Sadid sama ada air campur dengan darah ataupun nanah campur dengan darah. Samalah. Baik. Al-qayh was sadid, hukum dia adalah kaddam, seperti darah. Hukum dia seperti dia tak? Seperti darah. Maksudnya dimaafkan. Sama ada sikit ataupun banyak. Tapi dengan syarat-syarat yang kita sebut tadi. Katanya wa kadza ma'ul quruhi wal mutanaffiq alladhi lahu rihun. Dan seperti itu juga air luka. Ya, kadang-kadang kita luka ni tubik air putih. Cakap kita darah putih tu kan. Itu tubik darah putih. Seperti itu juga air luka. Maksudnya seperti itu juga air luka sama dengan darah. Hukum dia adalah najis. Cuma dimaafkan dengan syarat-syarat tertentu. Wal mutanaffiqu alladhi lahu rihun, dan gelembung yang ada baginya necuh lah tu lah. Nepuh. Kita kata nepuh. Kita kata benda. Kita kata benda melecuh. Gitu. Ikutlah. Gerti sendiri makna dia kan. Hak yang ada baginya bau. Maksud ada baginya bau ni bau busuk. Ada baginya bau busuk. Wa kadza, dan seperti ini bila rihin fil adhar. Hak yang tidak ada bau mengikut kaul al-adhar. Jadi maksudnya air necuh hak yang ada bau busuk, bau wanyir. Kita bau wanyir lah kita katakan. Air luka, lepas tu air necuh hak yang bau wanyir. Maka hukum dia sama dengan darah. Najis jugalah. Dah hak yang kalau tak ada bau, air luka dengan air necuh tak ada bau. Kalau tak ada bau, berlaku khilaf. Wa kadza bila rihin fil adhar. Seperti itu juga kalau dengan tidak ada bau mengikut kaul adhar. Jadi mengikut kaul al-adhar, tak ada bau sama juga dengan hak yang ada bau. Boleh. Cuma hak yang ada bau, berarti hak yang ada bau, hak tu seolah kata sepakat kata najis. Hak yang ada bau. Manakala hak yang tak ada bau berlaku khilaf najis ataupun tidak. Jelas tak? Nampak tak ni? Kata Imam Nawawi, qultu, berkata adik aku, al-madhhabu taharatuh. Mazhabnya adalah taharah. Mazhab kita dah kan? Hak yang kuat di dalam khilaf dalam meriwayatkan mazhab. Faham? Khilaf, hak yang kuat di dalam khilaf dalam meriwayatkan mazhab. Okey. Hak tu kita kena ingat muqaddimah dulu. Hak yang kita bincang dulu. Qultu al-madhhabu taharatuhu. Taharahnya, sucinya kembali kepada ma'al quruh, fatu wal mutanaffiq alladhi lahu rihun. Silap. Ma'ul quruh wal mutanaffiq alladhi la riha lahu. Tu baru betul. Baik.
muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak yang tak ada hak yang tak ada dah. Hak yang tak ada bau, air luka dengan air necuh. Hak yang tak ada bau mengikut pandangan yang kuatnya adalah suci. Maksudnya tak najis. Orang tu luka, lepas tu ada tubik air luka. Jangan campur dengan darah. Air luka saja. Ataupun hak yang gelembung, lepas tu ada air putih dalam. Jangan campur dengan darah. Hak tu hukum dia suci. Sebab benda hukum dia suci kerana disamakan hukum dia dengan peluh. Kerana disamakan hukum dia dengan peluh. Okey, jelas. Jadi kesimpulan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hak yang ditarjihkan oleh Imam Ar-Rafi'i bahawasanya air luka, air necuh, kalau tak ada bau, apa yang ditarjih oleh Imam Rafi'i, hukum dia adalah najis. Namun apa yang ditarjih oleh Imam Nawawi bukan najis. Hukum dia suci. Sebab dia mengambil hukum peluh. Dia mengambil hukum peluh. Baik. Katanya walau habis itu kita masuk dalam perbahasan baru. Katanya walau salla bi najisin lam ya'lamhu wajabal qada'u fil jadid. Sekiranya sembahyanglah ia seorang. Ia sembahyang, sekiranya telah sembahyang, solat fi'il madhi. Sekiranya telah sembahyanglah ia seorang. Binajis, dengan najis. Najis di sini najis yang tidak dimaafkan. Tu kena faham. Binajisin ay binajisin la yu'fa anhu. Dengan najis yang tidak dimaafkan. Yang mana najis yang tidak dimaafkan ni lam ya'lamhu. Tidak mengetahui ia. Kembali kepada najis. Dia tidak tahu. Lam kan nafi mudhi. Maksudnya sebelum ni dia tahu pun najis tersebut. Dia sembahyang dengan najis. Tapi dia tahu najis ada. Dia tahu dia tahu lepas dia selesai sembahyang dah. Allah ada najis dah sekarang. Oh. Tengok dah tarik benda pula babang Allah. Tarik ayang tarik ayang kering dah tarik ayang lama dah kering tak dimayang pakai gini dah tu nampak koko-koko tu bau busuk. Ingat kawan hak sebelah dak sok gigi. Contoh dia. Contoh kita kata. Okey, dia saat ni lepas sembahyang baru dia sedar bahawasanya dia sembahyang dengan najis. Adakah dia tahu sebelum tu? Tak, dia tahu lepas daripada sembahyang. Katanya wajabal qada'u fil jadid. Wajib qada mengikut qaul jadid. Maksudnya wajib qada mengikut qaul jadid. Apa hak yang difatwa oleh Imam Syafi'i di negeri Mesir, dan pandangan ni adalah pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya wajib qada. Wajib qada kalau sekiranya habis waktu dah. Perkataan qada ini ia merangkumi i'adah. Kalau masih lagi dalam waktu dia panggil qada ke tak? Tak. Ulang balik sembahyang tersebut. Lepas sembahyang Allah ada tai ayam. Dia yakin dia sembahyang dengan tai ayam tersebut. Kalau tidak yakin dia sembahyang dengan najis yang tidak dimaafkan, ada kemungkinan kena takdi, ada kemungkinan kena baru lepas dia sembahyang, maka sembahyang dia dikirakan sah. Sebab kita kaedah fiqh menyebut al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Asal setiap benda yang baru berlaku kita kena takdirkan, kena anggapkan kepada masa yang paling dekat. Jelas tak? Kena bila tai ayam ni baru kena saat ni ke tak dah kena? Mana hak yang dekat? Saat ni ke tak di? Saat ni. Dia kalau saat ni sah tak sembahyang? Sah sembahyang. Nampak tak? Tengok berarti model. Ni memang dia yakin. Dia sembahyang dengan najis. Tapi dia tak tahu. Dia tahu lepas sembahyang. Dan sembahyang dia sah ke tak? Kata ulama tidak sah. Di pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab apabila kata fil jadid, hak ni mu'tamad kan? Muqabil dia. Bukan mu'tamad dah. Jadi bermakna qaul qadim tak perlu ulang. Tak perlu qada balik sembahyang tersebut. Qaul jadid je perlu qada balik. Jadi bermakna
orang hak yang sembahyang menanggung najis yang tidak dimaafkan, dia tidak mengetahui najis tersebut melainkan setelah daripada sembahyang, maka adakah wajib dia kena ulang balik sembahyang tersebut? Di sini ada berapa pandangan? Ada dua pandangan. Pandangan qaul qadim bagi Imam Syafi'i, ma afta Syafi'i bi Misra, apa hak yang difatwa oleh Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, tak wajib dia ulang balik. Sembahyang terus sah. Kerana dia tidak mengetahui melainkan setelah daripada selesai sembahyang. Sandarannya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang memakai kasut. Sahabat juga pakai kasut belaka. Tiba-tiba malaikat Jibril mereka bawa kepada Rasulullah bahawasanya dalam kasut Rasulullah ada kekotoran. Dalam hadis menyebut qadhar. Ada kekotoran. Maka Rasulullah pecah tengok sembahyang. Sahabat tengok Rasulullah pecah, sahabat pakai pecah belaka. Sebab dia? Sebab Rasulullah pernah kabur bahawasanya imam dijadikan imam supaya diikut. Jadi apabila Rasulullah pecah, maka sahabat pecah. Lepas dari semayang, Rasulullah tanya, dah apa pecah kasut? Kata sahabat, sebab kami tengok Rasulullah pecah. Kata Rasulullah, aku pecah kerana malaikat Jibril kabur aku bahawasanya dalam kasut aku ada qadhar, ada kekotoran. Andai kata najis yang ada dalam sembahyang membatalkan sembahyang, maka Rasul akan berhenti sembahyang. Tapi tidak, Rasul tidak berhenti. Rasul meneruskan sembahyang tersebut. Sebab itulah qaul qadim mengatakan tak batal. Maka tak batal pula. Betul, tak batal kan? Sah sembahyang tersebut. Sebab dia tahu lepas daripada sembahyang dah. Dan pandangan ini diterjih ataupun diambil oleh Imam Nawawi sendiri dalam kitab Majmu'. Imam Nawawi dalam kitab Majmu', tak silap ingat, dia cenderung kepada pandangan ni. Okey, jelas. Dan ada sebahagian besar ulama mutaakhirin dalam mazhab Imam Syafi'i, dia cenderung pandangan ni. Namun, qaul jadid bagi Imam Syafi'i, dan pandangan ni adalah pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya sembahyang dia tidak sah. Sebab dia tidak sah? Kerana dia sembahyang bersama dengan najis yang tidak dimaafkan, sedangkan di antara syarat sah sembahyang mesti kena suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Soal tahu tak tahu waktu nombor 2. Soal tahu tak tahu waktu nombor 2. Okey je lah. Jadi atas pandangan jadid, pandangan mu'tamad, bahawasanya apabila sembahyang dia tidak sah, maka wajib dia kena sembahyang semula. Itu dipanggil i'adah. Ulang balik kalau dalam waktu. Kalau luar waktu dipanggil dia panggil qadha. Itu maksud wajab al-qadha'u fil jadid. Dah okay, kaul jadid kata, berarti boleh. Kaul jadid kata batal sembahyang. Dah hadis yang dijadikan dalil oleh kaul qadim tu nak letak mana? Kalau batal, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap teruskan sembahyang? Katanya dalam hadis menyebut perkataan dia qadhar. Qadhar makna dia kotor. Adakah mesti kotor itu najis? Tidak. Perkataan kotor ni dia ihtimal najis dan ihtimal bukan najis. Okey. Jelas kan? Dan apa malaikat Jibril suruh buang kalau sekiranya tidak najis. Dia tidak semestinya benda yang kena buang adalah mesti benda najis. Benda kotor pun sunat kita buang juga sebelum daripada kita sembahyang, supaya kita bersih untuk kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tuntut, tapi tuntutan tersebut bukan tuntutan wajib, hanya tuntutan sunat untuk menyempurnakan sembahyang. Tapi kalau berlaku sekalipun tetap tidak membatalkan sembahyang. Okay, jelas kan? Okay, itu jawapannya. Ni yang pertama. Yang keduanya, wa in alima thumma nasiya wajaba 'ala al-madhhab. Sekiranya dia mengetahui, alima ay alima bin najas, alima bin najis, dia tahu najis, thumma nasiya, kemudian dia lupa. Dia tahu baju ni kena najis. Siapa tekun nak sembahyang, dia ambil baju tu. Dia tahu tak baju tu kena najis tau. Tahu. Dia ambil, dia pakai. Okey, dia pakai saat itu bukan kerana dia tak tahu, dia tahu, cuma dia terlupa. Maka ketika dia wajibah, mana wajibah ay wajabal qada'u
'ala al-madhhab. Wajib kena qada juga. Jadi pendek kata sama ada dia tidak tahu daripada awal, baru dia tahu lepas dia sembahyang, ataupun dia tahu daripada awal lepas tu dia lupa. Dia pakai pakaian yang mutanajis dengan najis yang tidak dimaafkan. Maka wajib dia kena ulang balik sembahyang tersebut kerana sembahyang dia tidak sah. Sebab dia sebab tidak cukup syarat sah. Jelas tak? B. Faslun. Ada faslun situ? Ke tak ada? Tak ada eh? Ada. Dia katakan faslun. Tabtulus salatu bin nutqi. Gitu. Okey. Kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu perbahasan perkara yang membatalkan sembahyang. Katanya tabtulu bin nutqi harfain. Batallah ia as-salah bin nutqi dengan bertutur, bercakap. Di harfain dengan dua huruf. Au harfin mufhim ataupun satu huruf yang memberi faham. Jadi sekarang ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Zaid bin Arqam, seorang sahabat Rasulullah, yang mana kata Zaid bin Arqam, kunna natakallamu fis salah. Dulu kami sentiasa bercakap dalam sembahyang. Allahu akbar. Zaid. Ini masuk ni tak? Sembahyang dulu. Kunna natakallamu fis salah. Kata Zaid bin Arqam. Hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin. Sehingga tunggu ayat wa qumu lillah. Dan hendaklah kamu berdiri kerana Allah, untuk Allah dalam keadaan qanitin. Maka kata Zaid bin Arqam, lepas daripada tunggu ayat tersebut, fa umirna bisukut, dan maka diperintah kepada kami supaya diam, wa nuhina 'anil kalam, dan dilarang kepada kami daripada bercakap. Diperintah kepada kami supaya diam dan dilarang kami daripada bercakap. Maka bercakap dalam sembahyang ia membatalkan sembahyang. Dalam satu hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi as-salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya sembahyang ini tidak layak di dalamnya sedikit pun daripada kalam manusia. Berarti molek kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sembahyang ini tidak layak sedikit pun daripada kalam manusia. Dia hadis ini diceritakan oleh Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Tengah-tengah dia sembahyang bersama dengan Rasulullah, tiba-tiba ada seorang bersin. Ping, bersin. Maka dia kata ni, yarhamukallah. Semoga Allah Ta'ala memberi rahmat kepada kamu. Oh, doa. Yarhamukallah, doa. Doa. Baik. Maka bila dia kata gitu, pada doa aja, yarhamukallah, semoga Allah Ta'ala merahmati kamu, doa. Tapi oleh kerana dekat tu khitab tu, ada cakapan anak Adam tu, maka katanya faramanil qaum bi absarihim. Oh, pakak lu tengok aku. Jadi macam aku asal besar. Aku kata kan pula, dah orang ada pakak tengok aku, nak suruh aku diam kan dia. Faqultu wa thukla ummah. Aku kata pula, wa thukla ummah, ma sya'nukum tanzuruna ilai. Kenapa muda tengok aku? Tengok bayang. Lepas tu, faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadhihim. Maka mulalah para sahabat lain pakat tepuk atas aku. Oh,
keling belang, tepuk belang. Kata Muawiyah bin Hakam, falamma ra'aituhum yusammituni sakat. Kalau aku duk tengok dia nak suruh aku senyap aku senyap ah. Maka falamma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepas daripada Rasul sembahyang, Rasul kata lagu mana, inna hadhihi salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya sembahyang ni tidak layak padanya sedikit pun daripada kalam manusia. Okey, kita cuba tengok ah. Dalam hadis ni la yasluhu syai' fiha syai'un min kalamin nas. Perkataan syai'un dipanggil isim nakirah. Dia jadi fa'il bagi yasluhu. Sebelum daripada yasluhu ada la nafiyah. Kaedah kita menyebut bahawasanya an-nakiratu fi siyaqin nafyi tufidul umum. Nakirah pada halaman nafi dia memberi faedah umum. Tidak layak sedikit pun daripada kalam manusia. So kata banyak sikit pun tak boleh. Okey. Maka bila Rasul kata sedikit daripada kalam manusia tidak layak dalam sembahyang, maka ulama bincang, ulama kaji. Kalau kita tengok dalam percakapan manusia, sekurang-kurang kalimah yang diguna oleh manusia dalam percakapan terdiri daripada berapa huruf? Ternyata terdiri daripada 2 huruf, sekurang-kurang kalimah. Sekurang-kurang huruf yang terbinanya kalimah yang dipercakapkan oleh manusia terdiri daripada 2 huruf. Maka lalu tu ulama mazhab Imam Syafi'i meletakkan lagu mana? Bercakap, berlafaz yang mengeluarkan 2 huruf. Lafaz ucapan tersebut boleh, kalau kita nak eja, boleh eja 2 huruf. Maka ia membatalkan sembahyang. Sama ada faham ataupun tidak. Kerana kalimah yang boleh eja 2 huruf, dia adalah daripada jenis kalam manusia. Okey, boleh faham? Daripada jenis percakapan manusia. Kerana kalimah yang diguna oleh manusia terdiri daripada berapa huruf? 2 huruf. Jelas tak? Jelas tak? Nampak kan? Sebab itulah dikatakan batal sembahyang dengan bertutur dengan 2 huruf. Sama ada faham makna ataupun tidak. Namun di sana ada dalam bahasa Arab beberapa kalimah. Beberapa kalimah. Yang mana kalimah tu kalau kira dia ada dibuang, dia ada buang dia, ada buang dia. Okay, dia faham ada buang dia, faham ada buang dia. Asal kalimah ni terdiri daripada 3 huruf. Tapi buang huruf ni tinggal 1 huruf. Ada beberapa kalimah dalam bahasa Arab 1 huruf tapi memberi faham makna. Ada makna. Sebagai contoh, perkataan qi, fa'il amar. Daripada wiqayah. Waqa, yaqi, qi. Kita biasa guna benda perkataan qu anfusakum. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum. Wa ahlikum nara. Qi, fa'il amar. Tapi daripada waqa, yaqi. Biasanya ada huruf-huruf yang lain lagi tapi dibuang. Qi, lahir oleh i, fi, shi. Okey, ni ada beberapa kalimah dalam bahasa Arab. 1 huruf memberi faham. Maka kata ulama, lafaz ataupun percakapan dalam sembahyang yang boleh dieja dengan 1 huruf. Yang boleh dieja dengan 1 huruf yang memberi faham, ada makna, ada maksud dia. Maka ia juga membatalkan sembahyang. Kalau 1 huruf tidak batal sembahyang dengan sengaja bercakap dengan percakapan tersebut. Tapi kalau 1 huruf tak batal sembahyang selama mana tidak memberi faham. Tapi kalau 2 huruf sama ada memberi faham ataupun tidak, sengaja cakap tubik 2 huruf, batal sembahyang. Ini masalah benda sengaja. Faham tak masalah ni? Katanya wa kadza maddatun ba'da harfin fil asah. Dan seperti ini sama juga maddah. Maddah ni mad. Pada mana mad? Memanjangkan. Ba'da harfin, selepas daripada 1 huruf fil asah. Kita kata kita panjangkan. Ba, kita panjangkan. Ta, kita panjangkan. Ti, kita panjangkan. Okey, kalau ba sukih.
Panjang tu dipanggil mad. Harah mad. 2 huruf. Adakah panjang saat itu ketika kita sebut satu huruf atau kita panjangkan, dia mengambil hukum satu huruf, tak kira mad, ataupun dia mengambil hukum 2 huruf, di sini berlaku khilaf. Sebahagian ulama mengatakan dia mengambil hukum 2 huruf, sebahagian yang lain mengatakan mengambil hukum 1 huruf. Atau pandangan yang mengatakan mengambil hukum 1 huruf, maka sengaja mengungkapkan 1 huruf yang dipanjangkan, ia tidak membatalkan sembahyang. Selama mana tidak memberi faham makna dia. Jelas tak? Tetapi, atas pandangan yang mengatakan 2 huruf, maka sengaja mengungkapkan perkataan tersebut, walaupun tidak difahami makna, maka ia membatalkan sembahyang. Jelas? Ha? Itu maksud wakadha, maddatun ba'da harfin fil asah. Katanya wal asahu anna at-tanahnuha wad-dhahika wal bukaa wal anina wan nafkha in dhahara bihi harfan batalat wa illa fala. Pandangan al-asah bahawasanya tanahnu. Benda. Mana benda kita? Tanahnu. Berdahang. Wad-dhahik suka. Kik. Tengok sembahyang. Kik. Suka. Sebab apa pula dia suka Dia tengok kawan dia Farhan duk tidur sujud lama. Tidur. Jak dia kik bunyi. Okey. Wal buka nangis. Jo tengah sembahyang. Topak tak ada. Macam tu. Wal anin. Al-anin ni gini, al-anin. Kita sakit. Benda. Berada. Ngeluh. Ikut lah. Tak ada dia. Okey. Dia tidak mengeluh kan, erangan sakit, rintihan sakit, tu makna bagus sikit. Wan nafkha, dan tiup, sama ada tiup dengan mulut ataupun tiup dengan hidung. In zahara bihi harfan, jika zahir dengannya 2 huruf. Maksudnya perbuatan tersebut tubik suara yang boleh dieja. Suara bukan suara hak yang tidak difahami, suara hak yang boleh dieja. Ketika tu batal sembahyang. Wa illa fala. Dan jika tidak, kalau tidak zahir dengannya 2 huruf, fala, maka tidak batal sembahyang. Dia payah. Dah siapa nak tubik 2 huruf, payah. Gitu nak tubik lagi 2 huruf. Dia kena tubik suara yang jelas. Payah nak tubik 2 huruf kalau dah. Nangis payah nak tubik 2 huruf. Tiup payah nak tubik, payah lagi nak tubik 2 huruf. Kalau mereka begitu tubik 2 huruf. Tubik itu. Tengah sembahyang, semut duduk depan. Hidup main semut. Qasak tala'ub tak bolehlah batal sembahyang. Dia tak sujud. Nak pegang takut geli semut. Okey, habis. Wa illa fala, dan jika tidak, maka tidak. Maksudnya jika tidak zahir 2 huruf, maka tidak batal sembahyang. Seterusnya wa yu'dharu fi yasiril kalam in sabaqa lisanu aw nasiya as-salah aw jahila tahrimahu. Okey, untuk hari ni kita berhenti sini dulu. Untuk malam ni lah. Kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang. Kalau sekiranya dipanjangkan umur. Kita cuba jawab soalan sekejap. Kalau sekiranya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan tahiyat akhir yang tiada dimakkan, adakah masih sah bacaannya? Seperti pada kalimah syahadah lafaz Rasulullah. Dia baca dengan mati tanpa mat kalimah Allah itu. Syukran. Waalaikumsalam. Untuk orang yang bertanya,
berkenaan dengan kita dalam tahiyat kita ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kadang-kadang masa baca slow saat itu tak bunyi pun mat. Tak ada mat pun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak bunyi pun mat. Soalannya, bacaan tersebut sah ke tak? Baca gitu sah ke tak? Jadi ke tak? Yang pertama sekali, sebelum daripada kita cerita sah ke tak, kita rasa boleh dikatakan kebanyakan orang yang baca tahiyat dalam keadaan slow boleh dikatakan sebenarnya ada mad. Tapi tidaklah sampai 2 harakat. Ada mad. Dipanggil dia ada raihatul mad. Bukan mat. Mat yang sempurna sekalipun tapi masih lagi ada dipanggil raihatul mad. Maksudnya bau mat tu ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Ada sikit. Allah. Ada sikit. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah. Ada sikit. Ada raihatul mad. Okey, ada raihatul mad. Tak ada masalah. Kalau tak ada mat langsung. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak ada mat langsung. Saat ni kita kata ada juga raihatul mad walaupun tidak sempurna, tu je lah. Kalau tu tak ada masalah. Ada raihatul mad nama pengguna istilah baru tu. Ada bau-bau mat je. Nampak ada dah bau-bau. Kata ada langsung ada bau. Okey, tak ada masalah. Tu je lah. Maksudnya sah. Kalau tak ada langsung bagaimana? Kalau tak ada langsung ni, mana ada jumpa lagi ibarat daripada kitab. Tetapi kalau kita tengok kepada bab lain, takbiratul ihram, mesti kena ada mad. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tak berani nak bagi jawapan lagi. Sebab kita nak kata tidak sah, mesti kena tengok dulu, jumpa ibarat-ibarat ulama dulu. Tapi kalau dalam bab takbiratul ihram tu jelas. Disebut. Mesti kena makkan kan. Lam pada lafaz jalalah. Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua boleh pula. Soalan saya, adakah najis laba-laba yang sedikit dikira termasuk dalam najis yang dimaafkan? Masalah najis laba-laba, laba-laba tahu lah, laba, kata laba. Tai laba. Dia termasuk dalam najis yang dimaafkan. Termasuk dalam najis yang dimaafkan. Baik. Wallahu a'lam. Okey, kita ada soalan lain lagi. Ustaz, kalau batuk saja-saja, batal tak sembahyang? Okey, batuk saja-saja dia ni. Yang pertamanya, batuk saja-saja tujuan untuk main dalam sembahyang. Tujuan untuk main. Dari baru tengok video kuda batuk awak berlaku. Awak ada main gitu. Okey, tujuan kalau main, maka batal sembahyang. Kerana ada tala'um. Tala'um tidak sesuai dalam bagi orang yang sedang beribadat. Kau dak main. Bukan dak main saja. Okey. Dia tidak batal sembahyang, tapi perbuatan tu makruh. Dia tidak membatalkan sembahyang selama mana tidak zahir 2 huruf. Kalau zahir 2 huruf barulah batal sembahyang. Wallahu a'lam. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. 2 minggu lepas Ustaz ada bahas berkenaan dengan qaul qadim bina salat jika terbatal tanpa sengaja. Jadi bolehkah kita amal qaul qadim itu, ambil wuduk kemudian terus bina salat jika kita berada dalam situasi tersebut? Boleh, tak ada masalah. Tapi kita kena tahu syarat-syarat yang dituntut oleh qaul qadim tersebut. Tak ada masalah sebab qaul qadim tersebut bukanlah qaul syadz. Bukan qaul syadz. Cuma adalah riwayat daripada Imam Syafi'i yang mana Imam Syafi'i tidak menghalal riwayat mana qaul qadim bagi dia. Aku tidak halal meriwayatkan qaul qadim. Cuma qaul qadim adalah pandangan sebahagian daripada ulama. Kita kata boleh beramal ia adalah pandangan sebahagian daripada ulama, dan pandangan ini adalah pandangan mu'tamad, pandangan yang kuat dalam mazhab Hanafi. Boleh bina. Okey, tak yalah pakai awak bola lah. Tapi dari sudut nak amal tu tak ada masalah. Wallahu a'lam, boleh kita beramal. Qaul dhaif, pandangan dhaif boleh kita beramal.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau imam menangis teresok-esok semasa membaca ayat Al-Quran tentang seksa neraka dan sebagainya, adakah batal solat tersebut? Menangis tidak batal solat. Dia menangis yang batal solat adalah dia apabila keluar dua huruf. Esok-esok dia bukanlah suara yang boleh dapat diaji. Kalau esok-esok. Baik. Jadi menangis. Dia sebenarnya bukan batal kerana menangis. Bukan. Tapi batal kerana dia kerana keluar dua huruf. Itu kita kena faham. Bukan batal kerana menangis. Menangis tak ada masalah dalam sembahyang. Nangis dalam bayang. Tengok bayang baru teringat piti hilang. Nangis. Contoh. Dua bayang tak ingat piti hilang. Nangis. Hak ni nangis kerana takut kepada neraka. Tapi payah dah nak cari zaman lain ni takut kepada neraka. Hak nangis bak lain. Bak ingat piti hilang. Sebab kena tinggal dia orang puang. Apa kena tinggal dia orang lelaki. Gitu waktu nangis ingat. Ataupun headset kena rapah. Budak-budak ondok. Nangis headset kena rapah. Dalam bayang sok-sok Allah. Ami Tok Imam tu oh hebat dia, makam dia tinggi, dia nangis tu. Oh tengah sembahyang. Dah rupa kawan ni headset hilang. Wallahu a'lam. Kalau bersing gegar mana Ustaz? Bersing benda hak yang tidak dapat dielokkan. Bersing. Bergegar ke runtuh dinding masjid, ada masalah. Wallahu a'lam. Okay, ada lagi soalan lain? Kalau tak ada, kita berhenti sini dulu lah untuk malam ni. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Allahumma ghfir lana. Ya. Sedawa satu lagi tak? Sedawa sama kau. Hukum dia sama je. Sama je. Okay, kita berhenti sini dulu. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. ولمشايخنا ولأقاربنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا بعيدا عن حضرتك إلا قربته. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا بعيدا عن حضرتك إلا قربته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah selesai dakwah kita pada malam ini pada siri yang ke-52 bersama dengan Al-Fadil 51 bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abu Usama Muhammad Hanafi Habib Haji Hussein. Jadi setakat ini saja untuk malam ni. Seperti biasa, sesiapa yang nak beri sumbangan ataupun nak taja program telaki kita ni, bolehlah berhubung dengan nombor di bawah tu, iaitu Saudara Luqman. Jadi marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.